Poin ketiga yang anda kena pastikan ialah anda kena tengok apa yang kita makan setiap hari. Kita bangun pagi, kita lihat apa yang kita makan. Sebab makanan kita akan menentukan sama ada jantung anda akan sehat, kekal sehat ataupun bertambah parah. Tengok makanan kita. Perhatikan apa yang ada dalam pinggan kita. Kita makan satu hari 3-4 kali. Apakah yang kita makan? So, makanan kita sebenarnya orang kata pun, orang putih kata, you are what you eat. Kita ni sebenarnya digambarkan dengan apa yang kita makan. Yang lengkap, makanan yang seimbang akan menyebabkan injap jantung anda insya-Allah kekal sihat. Dan kalau sakit, dia tak sakit lama sangat. Kena ingat Jadi pastikan kita makanan yang seimbang. Dalam makanan kita mesti cukup bahan-bahan yang mengandungi karbohidrat, protein. Kita kena tengok juga tentang kekandungan ada banyak fiber ataupun tidak. Kita kena tengok maksud ada serat atau tidak. Mesti-mestinya ada buah-buahan. Dan buah-buahan pun ada jenis-jenis buah-buahan yang sebenarnya bagus untuk injap jantung anda. Ada buah-buahan yang kita kata mungkin tidak ada kesan. Dia kena pilih. Sayur pun sama juga. Anda kena tahu apa sayuran yang sesuai dengan injap jantung anda. Dan kalau anda makan ubat, contohnya anda makan ubat cair darah, anda kena tengok jaga ubat tentang makanan, ubat-ubat yang anda makan. Jadi semua perkara itu ada kesan pada injap jantung. Makanan yang seimbang akan menyebabkan jantung kita sihat. Makanan seimbang kita akan depan jantung kita akan sihat sampai bila-bila. So look at our plate. Jadi anda bangun pagi, anda tengoklah makanan yang kita nak makan tu, pastikan makanan itu mengandungi zat atau mineral yang diperlukan untuk mengekal injap jantung yang sihat. Itu poin pertama. Begitu juga bila kita tentang makanan tentang injap jantung, anda juga kena pastikan tentang air minuman yang kita minum. Ada minuman yang kalau anda masalah jantung mungkin menyebabkan jantung anda akan bertambah. Kalau anda lemah sakit jantung dan jantung anda lemah, anda kena kawal pengambilan air anda. Kalau tidak, mungkin anda akan sakit lemah jantung anda bertambah parah dan jantung anda akan bertambah. Itu kena tengok tentang air minuman. Kita kena tengok sekarang orang dia ambil minuman yang macam kafein contohnya. Kalau kita ada masalah lemah jantung, mungkin kena tengok sama ada sesuai tidak untuk kita. Okey, itu tentang makanan. Begitu juga tentang makanan juga. Poin yang sangat penting lah untuk anda. Kalau anda masalah injap jantung ataupun anda nak sampai tak ada masalah injap jantung, pastikan kita kena kawal pengambilan garam. Kawal pengambilan benda masin dalam makanan kita. Tak kira lah pada saya, orang kata dia tak mau guna garam biasa, dia ambil garam kit. Pada kita sebenarnya garam apa saja pun selama dia garam, dia tetap garam. Mungkin agak ekstrim kenyataan saya, tetapi selagi paling penting ialah benda masin dalam tu. Of course saya tidak menafikan pentingnya garam. Sebab tu dalam Islam sekalipun digalakkan mulakan makanan dengan garam, ambil sedikit garam, sentuh rasa. Tapi setakat rasa saja, bukanlah kena sprinkle, letakkan garam yang banyak. Sebab kalau garam anda memang garam yang banyak, kesannya nanti mungkin menyebabkan anda punya sikit darah tinggi. Sikit darah tinggi mungkin tak terkawal. Dan kalau kita ada masalah darah tinggi yang tak terkawal, mungkin kesannya pada injap jantung kita. Begitu tentang karbohidrat yang kita makan. Jadi kena kawal. Jadi anda kena tahu apa yang kita makan. Anda juga kena tengok tentang garam yang kita ambil. Garam yang ambil kita kena kawal. Kita kena kekalkan dalam jumlah yang minimum, setakat bagi rasa saja. Tapi saya tahu benda mungkin agak suka bagi setengah-setengah orang, terutama yang dia suka makan benda-benda masin kan. Kadang-kadang suka, memang kalau dah biasa makan kicap toyu, dia akan letak kot toyu. Setengah kalau kita tengok orang ada berumur kan, dia suka dengan benda-benda yang macam ikan masin ikan perkasam, sos, itu semua bahan atau makanan ataupun kita punya bahan perasa yang banyak mengandungi garam. So kena kawal saya bukan kata berhentikan, saya kata kawal. Tapi kalau anda ada masalah injap jantung dan juga masalah lemah jantung, of course saya akan kata kalau boleh jangan ambil garam langsung sebab kesannya nanti berbahaya. Jantung kita bertambah lemah, jantung kita bertambah parah dan kadang-kadang menyebabkan kita tak dapat kesihatan jantung yang sempurna. Jadi kalau anda masalah injap jantung dan jantung anda lemah, anda mesti kawal pengambilan garam. Kalau boleh tak ambil pun tak apa. Tapi orang kata susah kita tu sebab garam ni kena ada. So dia kata kalau you nak just bagi rasa saja. So kalau dalam family praktikal dia macam mana? Senang je. Ada yang nak garam, ada yang tak mau garam kan.
kita sebagai pesakit atau kita ada mak atau mak bapak ayah yang sakit, apa yang kita buat? Kita masak sama-sama. Lepas tu bila makanan tu dah siap, dah siap, dah masak, you kena asingkan. Ni satu bahagian untuk pesakit ataupun mak bapak kita, keluarga kita ada masalah jantung, kita asingkan makanan. Yang bakinya tu, yang you nak untuk orang lain tu, of course you boleh tambah, you boleh gunakan. So maksudnya nasihat ni kena berbentuk praktikal untuk dilaksanakan. Kalau bagi setengah orang apa dia buat, dia makanan semua memang simple, tawar, cuma dia asingkan gula tu, dia asingkan garam tu dalam bekas lain. Siapa yang tak, dia tambah. Kita kadang-kadang perasan kita mana-mana hotel kan, kadang-kadang ada resep dia ada tambahan garam, dia ada tambahan cabai di dalam mungkin dalam sprinkler tu. So kita boleh buat sendiri. Itu cara yang praktikal lah kalau kita nak dapatkan nak memilih makanan yang sempurna. Itu dari yang keempat. Yang kelima, satu lagi yang penting kalau anda nak kekalkan ingat jantung yang sihat, pastikan kita ada dalam makanan kita ada tu makanan yang mengandungi atau minuman yang mengandungi suplemen yang ada antioksidan dan ada omega. Ini penting sebab kita tahu antioksidan dan omega penting untuk kesihatan badan dan untuk mengelakkan sakit-sakit kronik, atau kalau ada boleh kawal sakit kronik anda. Jadi pastikan anda ada, mungkin ada suplemen mungkin you boleh ambil macam contohnya minyak ikan contohnya, ataupun you boleh ambil cuma untuk macam Q10 itu semua benda-benda yang bagi kita penting. Ataupun kalau kita nak ambil daripada ikan ataupun minyak ikan, daripada you boleh pada saya daripada you boleh minyak ikan, you boleh ambil ikan. Ambil ikan, masak dengan sempurna, dan kita tahu dalam banyak kebanyakan ikan tempatan negara kita mempunyai kandungan omega 3 yang cukup, yang lebih tinggi daripada kandungan omega 3 dalam makanan ikan daripada ikan salmon ke ikan tuna. Jadi di Malaysia kita dah cukup lah. Ikan sardin ke, ikan temenong ke, ikan kayu ke, ikan tongkol tu ada banyak omega yang kita perlukan untuk kesihatan badan kita.